kannya tidak dijaga sehingga terkena pada pakaian, ini pun boleh menyebabkan seksa kubur. Bagi wanita, alhamdulillah anda bertanya tadi, bagi wanita seperti itu juga, pastikan bahawa apabila dia buang air kecil tidak terpercik kepada pakaiannya. Sebab kalau dia gunakan pakaian yang digunakan tadi masa buang air kecil, apabila terkena kencing dan sebagainya, digunakan untuk solat, kalau tidak berjaga-jaga, maka dia ditakuti bernasib seperti nasib ditimpakan kepada orang lelaki, siksa kubur. Dan kalau dia sudah berusaha sedaya mungkin tetapi terpercik juga, tidak ada salinan, maka kita sapu saja. Ya, kita usahakan bersihkan. Kalau tidak juga, kita sapu saja dengan air memadai, insya-Allah. Ini perlu dipelihara. Bab ini mungkin kita akan lanjutkan nanti, insya-Allah. Sebab apa? Ini ada kaitan dengan solat. Anda katakan kepada antum, saya berjanji saya akan cuba memperkatakan bab apa saja yang berkaitan dengan solat, terutama yang boleh membatalkan solat. Kerana sayang, umur kita dah kebanyakan depan saya ni dah ada yang dah bercecah ujung apa? Ujung usia. Tapi yang mati ini tidak semestinya menunggu ujung usia. Awal usia pun ada yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya. Jadi tuan-tuan, syarat keempat tadi tidak berhadas kecil atau besar, iaitu hendaklah berwuduk sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi yang mana dibasuh, yang mana disapu, sudah kita bincangkan. Kalau tidak faham, sahabat-sahabat kita yang baru tanya semula, tidak ada masalah. Begitu juga dalam surah Al-Maidah, tidak ada dalam kitab antum, tidak ada dalam kertas kerja antum. InsyaAllah anak akan jadikan buku. Ada ayat dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Bukan surah Al-Maidah ya, yang ni. Itu hadis, insya-Allah. Tetapi diambil dalam hadis ini ayat dalam surah Al-Maidah. Begini bunyi hadisnya. La yaqbalullahu salat ahadikum hatta idza ahdatha hatta yatawadda'a. Tidak diterima solat seseorang kamu apabila berhadas sehinggalah dia berwuduk. Maka di bawahnya ayat tadi, qala ta'ala idza kuntum junuban fattaharu. Di dalam surah apa Ustaz Idris? Idza kuntum junuban fattaharu. Hadisnya berbunyi begini, la yaqbalullahu salata ahadikum hatta idza ahdatha hatta yatawadda'a. Tidak diterima solat salah seorang kamu apabila berhadas sehingga berwuduk. Dalilnya apa? Qala ta'ala in kuntum junuban fattaharu. Apabila kamu dalam keadaan junub, yakni dalam keadaan berhadas, hendaklah kamu bersuci. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah. Ya, saya katakan tadi Maidah surah 6. Sambungan di ujung. Barakallahu fiik. Di ujung. Fattaharu. Dan dalilnya lagi, wajibnya kita memenuhi syarat yang keempat, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulakanlah dengan apa yang telah dimulakan oleh Allah dalam ayatnya. Apa dia? Kalau nak solat mesti berwudu. Bila nak solat, wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kamu nak solat, hendaklah kamu berwudu. Kalau kamu dalam keadaan junub, hendaklah kamu membersihkan. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu dijelaskan keseluruhannya. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulakanlah dengan apa yang telah dimulakan oleh Allah. Dalam ayat ini Allah memulakan dengan memerintah berwuduk dulu, ataupun membersihkan daripada hadas besar dan kecil sebelum kita mendirikan solat. InsyaAllah ini dapat dipahami. Syarat kelima, menghilangkan najis pada tubuh, pakaian dan tempat didirikan solat. Makanya tadi saya katakan, kalau seseorang buang air kecil atau kencing, pastikan tidak
terpercik ke pakaian ataupun ke tubuh. Kalau terpercik ke tubuh, ke lutut dan sebagainya, mesti dicuci, jangan tidak dicuci. Di dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Betulkan fa-nya di baris atas, bukan di baris bawah. Asalnya wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan Tuhan kamu adalah kamu besarkan, dan pakaian kamu maka hendaklah kamu bersihkan. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 4. Syarat ke-6, menutup aurat. Tetapi kalau ditakdirkan seseorang itu dianiaya, dikurung misalnya di satu tempat, dibogilkan, kan ada sekarang penyiksaan-penyiksaan seperti itu, sehingga ada orang yang dimasukkan ke lokap pakai seluar dalam sahaja, minta pakaian pun tidak dibagi. Bila keadaan seperti itu terdesak, dia wajib juga solat. Apakah solat ini diqadha? Tidak, kerana dia dalam keadaan terdesak, keadaan terpaksa, tidak ada pilihan, maka itu dikatakan rukhsah. Ulang lagi sekali, kadang-kadang ada orang yang mungkin dianiaya dan sebagainya, dimasukkan ke dalam lokap, dia nak solat, dia tidak diberi pakaian. Dan lokap di negeri kita ataupun di Malaysia, tak tahu di Indonesia, itu kan pakai seluar dalam kalau masuk, pakai seluar dalam. Bagi laki-laki hanya pakai seluar dalam. Alasannya seluar ni kalau dipakai nanti takut gantung diri dan sebagainya, pakaian ataupun untuk ikat dia punya leher dan sebagainya, untuk bunuh diri. Maka mereka disuruh pakai seluar dalam saja. Apakah mereka tidak solat subuh, zuhur, asar, maghrib? Kalau seminggu di situ, apakah mereka tidak solat? Mereka tetap solat. Bagaimana kalau sampai waktu dia tidak ada air untuk berwudu? Maka dia bertayamum di dalam lokap tersebut. Jadi dia solat seperti biasa. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah firman, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kamu kecuali apa yang kamu mampu melakukannya. Jadi menutup aurat itu hukumnya wajib. Ada satu hadis yang saya baca tempoh hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Hadis ini dhaif. Apa hadisnya? Auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki di antara lutut dan pusatnya. Hadis ini dhaif. Tetapi kita ambil hadis Bukhari, al-fakhidhu auratun. Al-fakhidhu auratun. Paha itu aurat. Kalau paha tu dah aurat, jadi paha perlu ditutup. Yang dikatakan paha sampai lutut, betul kan? Di atas lutut tu paha. Jadi baiknya ditutup daripada pusat ke bawah. Paling kurang baiknya ditutup daripada pusat sampai ke lutut dan di bawah lutut, kerana paha itu termasuk aurat. Itu hadis Bukhari. Jadi kalau orang yang sembahyang menutup pusat dan lututnya, itu sudah memadai. Tapi kata Rasulullah SAW, jangan sembahyang satu baju. Apa arti sembahyang satu baju? Ya, ini pakai seluar sahaja atau pakai kain saja, tapi tidak pakai pakaian di atas. Walaupun sah, tetapi Rasulullah SAW melarang. Kadang-kadang tuan-tuan hodoh kalau ada orang sembahyang